Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Apa khabar semua penonton di rumah? Saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan berbahagia di samping keluarga yang tercinta. Sedar tak sedar, sudah 13 episod anda semua bersiaran bersama saya, hos anda Syazlina Abdullah. Semoga paparan-paparan sebelum ini memberikan ilmu, taufik dan hidayah kepada kita semua. InsyaAllah. Untuk episod yang terakhir rancangan Kembara Geng Usrah, saya masih lagi berada di negeri Johor Darul Takzim. Jika pada episod sebelum ini, saya berpeluang untuk membawa anda semua mengunjungi klinik wakaf An-Nur bersama dengan dua orang geng usrah saya. Untuk episod kali ini, saya bakal membawa para penonton untuk berkunjung ke sebuah sekolah yang menyediakan rawatan dan penjagaan kepada anak-anak istimewa. Jika para penonton masih ingat, pada episod pertama, saya telah membawa anda semua untuk menyantuni anak-anak autisma di negeri Selangor. Di negeri Johor ini pula, saya akan sekali lagi membawa anda semua melawat anak-anak istimewa. Tetapi pada kali ini, anak-anak istimewa ini mempunyai masalah cerebral palsy. Jom kita mulakan sekarang. Cerebral palsy ataupun CP merupakan satu kondisi yang berpunca daripada kerosakan otak ketika hamil, semasa dan selepas kelahiran bayi. Anak-anak yang mempunyai masalah cerebral palsy mempunyai masalah untuk mengawal pergerakan otot yang menyebabkan mereka sukar untuk mengawal pergerakan badan, postur dan keseimbangan badan. Anak-anak istimewa dari golongan ini kebiasaannya mempunyai peluang yang sangat terhad untuk meneroka dan bermain. Jadi di kesempatan ini, saya ingin membawa dua orang geng usrah saya untuk menyantuni mereka di sekolah mereka. Jadi seperti biasa, sebelum tu saya akan menjemput dulu dua orang geng usrah saya di Kota Iskandar. Lin, first time ke datang sini? First time. Tak pernah lagi sampai sini. Biasa tengok dalam gambar. Lepas tu pernah dengar je lah nama apa ni? Kota Iskandar. Kota Iskandar ni. Yes. Cantik sangat tempat Cantik ni. kan Lin tempat ni? Dan tempat ni adalah tempat baru dekat Johor Bahru sebenarnya. Dan tempat ni banyak badan-badan kerajaan dan pejabat-pejabat kerajaan akan ada dekat kawasan ni. Tak silap saya, baru 3 tahun, 4 tahun kot tempat ni. Baru lagi. Jadi alang-alang tu apa kata kita bertaaruf lah? Kita teruskan sesi taaruf kita, boleh? Boleh. Nama panjang Norin Aksha Ghafur binti Abdullah. Norin berumur 31 tahun. Ada 2 orang anak kecil yang Masya Allah sangat pandai, sangat comel. Dan Norin adalah seorang ibu tunggal. Oh, jadi anak Norin umur berapa? Anak Norin 6 tahun seorang lagi 3 tahun. Dan Norin adalah seorang guru di waktu pagi. Petang Norin buat marketing untuk satu restoran yang sangat terkenal kat Johor Bahru ni. Baiklah, kita dah bertaaruf dengan Norin. Terima kasih Norin. Terima kasih Lin. Sekarang ni kita bertaaruf pula dengan si cantik manis berbaju pink kat sebelah kita ni Norin. Ya, sangat. Okey. Jom, dipersilakan. Saya Faika, dikenali sebagai Ika, baru berusia 23 tahun. Memang berasal daripada Johor Bahru. Oh, dua-dua anak jati Johor lah ni. Ya, betul. Okey, teruskan lagi kan? Okey, saya bekerja sebagai marketing eksekutif di Austin High. Oh, okey. Selain itu, saya buat freelance modeling juga. Alhamdulillah. Jadi, nak ucapkan terima kasih sangat kepada Ika dan juga Norin kerana sudi menjadi geng usrah Lin pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, sebelum kita mulakan sesi usrah kita, boleh tak Lin dengar slogan daripada Ika dengan Norin dulu? Boleh. Okey, silakan Ika pula. Sebab tadi kita dah start taaruf dengan Norin kan? Okey, silakan Ika. Saya perlu berusrah kerana dengan dakwah ini kita dapat membina ikatan ummah yang lebih kukuh dan sama-sama kita pelajari ilmu agama. Okey, terima kasih. Sekarang ni kita nak dengar Norin punya slogan pula, boleh? Boleh Lin. Saya perlu berusrah kerana ia merupakan satu penyatuan umat Islam dalam membentuk kepribadian yang mulia untuk menjadikan seseorang Muslim yang sejati. Jadi bolehlah kita mulakan sesi usrah kita sekarang. Kita boleh masuk naik kereta jalan-jalan. Tapi sebelum tu, tadi Ika dah janji apa?
Nak selfie kan? Betul. Okey, jadi sekarang ni kat mana tempat cantik nak selfie? Jom. Jom kita ke sana. Okey, jom. Jom. Jadi, sebelum kita bersefahaman, Lin nak borak tentang satu topik lah dengan Norin dengan Nika. Boleh? Boleh. Okey. Apa pendapat Norin dengan Nika kalau Lin katakan orang kelainan upaya ataupun OKU di negara kita ni seolah-olah dipinggirkan? Setuju ataupun tidak? Sejujurnya Norin tak setuju dengan apa yang Lin cakap tu, sebab kerajaan kita banyak menyediakan kemudahan untuk orang OKU ni. Contohnya seperti tandas OKU, parking OKU dan banyak kemudahan awam sekarang ni mementingkan orang OKU. Dan yang paling menarik, kita ada juga persatuan OKU dan juga sekolah untuk orang kurang upaya ni. Jadinya macam tak sesuai bila kita berkata kerajaan tak mementingkan orang-orang OKU ni. Ika setuju dengan pendapat Norin tu. Sepatutnya kita yang sempurna sifat ni melindungi mereka, ada sifat belas kasihan, prihatin terhadap mereka. Baguslah kalau kita semua ni ada kefahaman tentang kepentingan menyantuni golongan OKU ni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallahu syadidul iqab, yang bermaksud hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Maha berat siksa azabnya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Wallahu a'lam. Lin tanya-tanya ni nak bawa kita orang pergi rumah OKU ke? Bagus Norin. Sebenarnya Lin hari ni nak bawa Norin dengan Nika pergi melawat ke sebuah sekolah khas yang memberikan rawatan dan penjagaan kepada anak-anak spastik cerebral palsy. Assalamualaikum Tengku Fatimah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menerima kunjungan kami, meluangkan masa bersama kami dari rancangan Kembara Geng Usrah ni. Jadi saya perkenalkanlah diri saya, Tengku boleh panggil saya Lin. Nama saya Norin Tengku. Okey. Saya Ika. Kalau yang Ika dengan Norin nak tahu, Tengku ni adalah pengerusi bagi Persatuan Cerebral Palsy di negeri Johor ni. Jadi boleh tak Tengku ceritakan sedikit tentang latar belakang Tengku dan juga sejarah penubuhan Persatuan Cerebral Palsy? Okey, cerebral palsy ni ditubuhkan pada tahun 1967 oleh seorang pakar pediatrician dan beberapa doktor. Sebab mereka rasa di Johor ni tak ada tempat sekolah untuk kanak-kanak yang menghadapi cerebral palsy. Jadi dia mulakan satu persatuan dan beberapa murid beri kasih terapi semua. Jadi saya dulu selalu ikut mak saudara saya yang dulu bekas chairman sini. Jadi bila beliau meninggal beberapa tahun lepas tu, saya pun ambil alih baru tahun ni. Baru lagi kan? Baru lagi. Walaupun baru Tengku, boleh tak kalau Tengku kongsikan sedikit dengan kami apakah cabaran yang Tengku lalui sepanjang mengendalikan persatuan ini? Cabaran saya ingat semua persatuan menghadapi iaitu dana. Ya, sini kita perlu bayar pada cikgu, terapi, peralatan, dan kami pandang pada masa sekarang ni makin ramai anak datang sini. Jadi kelas pun terhad. Jadi kami rasa tahun depan dan tahun akan dapat datang ni semua akan lagi ramai anak murid datang. Jadi kita tak nak tolak mereka. Kita akan tetap menerima anak-anak ni. Kita tak boleh tolak. Kita tak mau tolak oleh kerana kita kekurangan dana. Jadi kita kalau boleh nak simpan budak ni, ambil lagi, tapi kena carilah dana untuk nak bantu mereka. Kalau buat masa sekarang, macam mana Tengku perolehi? Maksudnya siapa yang menyumbang dari segi dana? Sekarang kita dapat daripada kerajaan dan juga daripada Kementerian Kebajikan, dan juga adalah
berapa-berapa syarikat yang ingin donate dan perseorangan. Apa jenis-jenis terapi yang disediakan? Macam-macam. Satu laginya itu hidroterapi. Hidroterapi tu apa ya? Itu dia buat exercise di kolam renang. Kolam tu air dia, suhu dia panas sikit sebab untuk masa dia, untuk relax masa. Dia orang buat exercise dalam air. Terima kasih Tengku kerana memberikan kerjasama yang sangat baik sekali. Sudi meluangkan masa bersama kami walaupun kami tahu Tengku sibuk. Sama. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Okay. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Saya Faika, Kak boleh panggil saya Ika. Okey, boleh tak Kak perkenalkan diri Akak dan latar belakang Akak? Waalaikumsalam Ika. Nama akak Nur Syakira binti Luqman, berumur 34 tahun, suri rumah dan akak mempunyai 2 orang anak CP. Oh, jadi dua-dua anak Akak CP. Boleh tak saya tahu apa pengalaman Akak dan macam mana Akak tahu anak Akak ada CP? Memang dua-dua ada CP lah. Yang sulung tu berumur 10 tahun. Yang kedua tu berumur 4 tahun. Akak dapat tahu bila waktu diorang berumur lebih kurang 6 hingga 7 bulan tu, diorang punya pergerakan dan diorang punya dari segi tak macam kanak-kanak lain lah. So memang kita dah dapat detect daripada awal lah dan kita terus buat pemeriksaan dekat hospital lah. Sebab saya pun belum berkahwin lagi. Jadi saya tak tahu macam mana rasanya bila ada 2 orang anak CP. Betul. Tapi saya kagum dengan Akak sebab Akak seorang perempuan yang kuat. Itulah insya-Allah berkat orang kata kita balik pada kadar dengan kadar lah. Kalau macam kita anggap benda tu sebagai ujian, so kita terima je lah. Jangan kita simpan anak ni, kita kena buat pendedahan lain. Lepas tu kalau boleh sekarang ni akak memang dah terapkan dia untuk hantar dia ke kelas swimming kat luar lah supaya awak jangan nangis. Sebab kalau awak nangis akak memang akan nangis juga sebab akak memang kalau start nangis susah nak berhenti. Memang orang akan tanya soalan yang sebenarnya banyak menyakitkan hati lah. Sebenarnya macam kita rasa kenapa aku diuji? Orang tanya kan saya kan, kenapa aku diuji? Allah tu tahu Akak kuat. Dia tahap uji dia tu saya mampu. Dan saya orang kata reda lah apa semua. Jangan sebab kalau kita down, macam mana nak jaga anak-anak ni, betul tak? Lagi 2 orang, lagi pula suami memang bekerja. Memang kalau boleh 100% 24 jam dengan akak. Jadi kita kena kuat semangat apa semua. Okey Kak. Terima kasih sebab luangkan masa dengan saya. Dan saya doakan Akak kuat untuk hadapi segala dugaan yang Allah beri ni. Seperti yang telah dijanjikan, saya dan 2 orang geng usrah saya diberikan kesempatan untuk membantu tenaga pengajar di Persatuan Cerebral Palsy ini untuk menjalankan aktiviti hidroterapi. Aktiviti ini dapat membantu kanak-kanak cerebral palsy untuk meningkatkan lagi pergerakan atau mobiliti dalam menguatkan otot, keseimbangan dan koordinasi tubuh. Tujuan kaedah menggunakan terapi air ini, ia dapat memberikan sokongan dan mengurangkan risiko untuk jatuh dan membantu melakukan latihan pergerakan otot dengan lebih lancar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz Firdaus? Bertemu kita untuk kali kedua ya di Johor ni. Ya, betul. Episod sebelum ni pun dah jumpa Ustaz. Alhamdulillah hari ni dia beri rezeki sekali lagi untuk bertemu dengan Ustaz dalam segmen Usrah Santai rancangan Kembar Geng Usrah. Jadi apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk pengetahuan Ustaz, di hadapan kita ni adalah anak-anak dan ibu bapa dari Persatuan Cerebral Palsy Johor. Okey, jadi tajuk kita pada hari ni adalah anak-anak syurga Ustaz Firdaus. Boleh? Ya, boleh insya-Allah. Okey, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang hadirin, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya hormati, yang saya muliakan. Saya yakin semua yang ada di sini termasuk saya juga. Kita semua nakkan rezeki, betul? Dalam masa yang sama, bila kita nak rezeki yang baik dan barakah. Dan bila kita nak rezeki yang baik dan barakah, keinginan kita juga supaya rezeki tersebut boleh bagi kemanfaat pada diri dan pada orang lain. Kita ada keinginan nak anak yang soleh dan anak yang baik. Saya nak tanya juga, keyakinan itu ataupun keinginan itu pasti berlaku? Jawapannya belum tentu. Jawapannya belum tentu berlaku keinginan kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah bagi tahu kita, kamu merancang, kamu ada keinginan, tapi keinginan dan perancangan Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat mengatasi keinginan dan perancangan yang kamu ada. Sebab itu, kalau ternyata perancangan Allah mentakdirkan kita ataupun ahli keluarga kita dengan anak-anak syurga, anak-anak yang istimewa, sudah pasti ia memiliki 1001 rahsia dan hikmah di sebaliknya. Kalau kita lihat, hakikatnya anak kita dalam keadaan yang normal, yang istimewa, yang sakit, yang sihat, hakikatnya satu perkara yang kita kena ingat dan kita pasakkan dalam pemikiran, apa juga keadaan, ia adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut amanah, ia satu perkara yang besar, yang penting. Saya bagi satu contoh mudah. Kalau seorang guru yang kita hormati, yang kita sanjungi, kita mulia dia, dia bagi kepada kita satu barang yang berharga, tolong sampaikan kepada saudara. Dia berbeza dengan member kita, dia datang, bagi barang sama juga. Dia bagi barang amanah, tapi dia bagi keripik. Keripik lah tuan. Bagikan kepada member yang lain. Keadaan takkan sama. Kerana apa? Kita kena tengok dua perkara. Satu, siapa pemberinya. Nombor dua, apa barangnya. Apatah lagi yang memberi kurniaan itu bukan manusia, tapi zat yang paling suci, zat yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri, kemudian tengok pula apa yang diberi, satu kurniaan yang istimewa. Percayalah sidang hadirin, anak-anak lebih berharga daripada kereta mewah kita. Anak-anak kita jauh lebih berharga daripada rumah yang besar yang kita duduki pada hari ini. Anak-anak yang kita ada pada hari ini jauh lebih tinggi nilainya daripada apa pun. Maka ketika itu kalau kita lihat, sebab itulah disebutkan, itulah di antara jalan untuk kita ke syurga dengan menjalankan tanggungjawab yang baik terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak bawakan satu kronologi yang mudah. Saya nak bawakan satu gambaran yang mudah. Cuba tuan-tuan bayangkan anak-anak syurga, anak-anak mereka yang lepas daripada taklif, tidak diberi tanggungjawab seperti mana kita, salatnya, bacaannya, puasa dan sebagainya. Mereka ini disebutkan oleh para ulama tidak ditaklifkan, maka mereka bersih. Bila mereka bersih dan suci, maka mereka tidak dihisap. Bila mereka tidak dihisap, bermaksud mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu, kalau kita lihat, bila dimasukkan ke dalam syurga Allah, itu satu khabar yang gembira bagi kita. Mereka adalah tempat ladang pahala. Anak syurga, ladang pahala untuk penjaga dan ibu bapanya. Bahkan, puan-puan, cuba kita bayangkan, kalau ketika ini, sekarang ini, mereka ini anak-anak syurga, maka para ulama sebut, mereka adalah ahli syurga yang sebenar, yang sedang berjalan di bumi ini. Dan ketika itu, sedar ataupun tidak, sebenarnya yang layak untuk menduduki tempat ini, yang lebih layak untuk menduduki tempat ini, bahkan ini adalah rumah mereka, adalah anak-anak syurga yang ada. Kita belum tentu. Kita belum tentu. Kita ibu bapa kita memang nak syurga. Tapi syurga yang kita nak itu belum tentu kita dapatkan. Sebab tu para ulama kata apa? Siapa-siapa nak masuk syurga, kitalah. Kamu kena berjinak-jinak dengan taman syurga yang ada di dunia. Apa taman syurga yang ada di dunia? Adalah majlis ilmu. Kita kena lazimi jinak-jinak majlis ilmu ni, baru boleh dapat syurga. Tapi mereka, ini kediaman mereka. Inilah hakikat rumah mereka. Bahkan mereka akan dapat lebih baik dan dijamin oleh Allah pada akhirat kelak.
Wallahu a'lam. Jadi terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kita sekali lagi dalam segmen Usrah Santai rancangan Kembar Geng Usrah ni, dan terima kasih juga kepada ibu bapa dan semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedar tak sedar sudah 13 episod kita bersiaran bersama-sama. Terima kasih kerana setia mengembara bersama saya Syazlina Abdullah dalam rancangan Kembar Geng Usrah. Telah banyak memori tercipta dan ilmu yang kami kongsikan bersama-sama. Semoga apa yang kami paparkan dapat memberikan ilmu, manfaat, taufik dan hidayah kepada anda sekeluarga untuk dikongsikan bersama saudara-saudara yang lain. Saya memohon ampun dan maaf jika ada tersalah kata mahupun perbuatan sepanjang saya mengendalikan rancangan Kembar Geng Usrah. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Teruskan menonton siaran RTM untuk pelbagai rancangan yang menarik dan berinformasi untuk tontonan anda sekeluarga. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh penonton rancangan Kembar Geng Usrah. Dengan ini, saya Syazlina Abdullah mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.